Saya dengan penuh hormatnya menjemput Yang berbahagia Dato' Dr. Ashraf Wajidi bin Dato' Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dasar beliau. Dipersilakan. Keputusan PRU ke-14 menyaksikan gabungan PKR, PPBM, DAP dan Warisan Sabah berjaya membentuk kerajaan sekaligus memecah tradisi monopoli BN selama 60 tahun yang hanya memperoleh 79 kerusi parlimen. Syarat utama untuk UMNO, untuk kita pemuda bangkit kembali daripada kekalahan adalah untuk kita pemuda kembali kepada akar keimanan dan tunjang agama. Bangkitan kita akan menentukan masa depan negara. Sebenarnya misi ini jauh lebih besar berbanding hanya percaturan menang kalah pilihan raya. Isyarat melalui 4 PRK yang dimenangi cukup jelas. Rakyat mahu kita kembali, tetapi dengan wajah yang baru. Rakyat bersedia menerima kita, tetapi dengan citra perjuangan yang lebih tulus dan baru. Rakyat juga mahu kita menjadi kerajaan semula, tetapi bukan dengan cara tidak bermaruah melalui pintu belakang. Persiapkanlah jentera. Perkemaskanlah gerak kerja bagi memenangi PRU 15 yang menjadi matlamat kita. This is our goal. This is the real battle. This is the ultimate war. Yakinlah wahai pemuda-pemudaku sekalian, selagi nyawa dikandung badan, selagi hayat diizin Tuhan, selagi kudrat menggenggam tangan, berjuanglah sehabis daya mempertahankan bahtera perjuangan. Ingat pesan keramat, dari hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Pemuda! 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 Apa khabar semua? Saya ingin mulakan ucapan dasar ini dengan memetik sepotong hadis. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Maksudnya, sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu suka dan mereka menyukai kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan mereka benci kepada kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sidang perwakilan pemuda yang dihormati sekalian, saya memulakan ucapan dasar tahun ini dengan satu hadis yang sangat besar kesan dan dampak terhadap makna dan erti sebuah mandat yang menjadi ikatan amanah antara pemimpin dan rakyat. Mandat adalah kepercayaan yang bermuara daripada keyakinan dan bertatahkan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
Mandat adalah amanah yang perlu ditatang dengan penuh kesedaran, dipertahankan dengan penuh rasa keinsafan, dan ditanggung dengan penuh rasa kebertanggungjawaban. Betapa besarnya malapetaka bagi pemimpin yang tidak menghormati rakyatnya. Betapa besarnya bencana apabila suara rakyat diketepikan sewenang-wenangnya. Betapa hinanya pemimpin apabila mandat rakyat dikhianati dan diperkotak-katikkan serakusnya. Benarlah perancangan Allah sentiasa punya 1001 hikmah. Meski Allah mentakdirkan kita dengan suatu kekalahan, terlucut mandat yang sekian lama di genggaman, sehingga kan akhirnya kita rebah kecewa, bahkan hampir karam seluruh bahtera. Namun hikmah kejatuhan menumbuhkan kesedaran akan makna perjuangan dan kesetiaan sejati. Siapa mahukan jawatan, jawatan tidak ada lagi. Bak kata saudara Ravin, yilet puci. Siapa mahukan kemasyhuran, parti sudah hampir karam tidak bermaya lagi. Siapa mahukan harta, mahukan projek, UMNO sudah tidak punya apa-apa lagi. Meo. Betul Nicole? Yang ada ketika itu hanyalah kesetiaan. Yang tinggal ketika itu hanyalah sisa-sisa perjuangan. Sejujurnya, saya amat berbangga dengan pemuda-pemuda di hadapan ini, yang terus bertahan dan kekal bersama, yang teguh berdiri walau diancam sang penguasa. Laksana batang manau, 1000 kali embat, haram tak putus. Kita membantu di saat cacian dan kata nista. Kita teguh berdiri mengilas tangan mempertahankan hak rakyat jelata. Kita masih boleh tersenyum walaupun hati terluka. Betapa indahnya perjuangan apabila diikat dengan keimanan, disulami ukhuwah persahabatan, dan dipasakkan pada tunjang penyatuan. Sewaktu COVID-19 melanda, kalianlah yang terkehadapan, mempertaruhkan nyawa dan menggadaikan harta, meninggalkan keluarga dan isteri tercinta atau isteri-isteri tercinta, demi membantu rakyat yang sedang menderita. Bila musibah banjir melanda, kalian jugalah yang tidak mengenal erti penat siang dan malam, sanggup berkayak, mendayung sampan, menyelamatkan mangsa, menyampaikan bantuan walaupun nyawa jadi taruhan. Semuanya sederap, semuanya sepakat atas agenda pemuda bantu rakyat. Dari lubuk hati saya anggap kalianlah wira-wira sebenar UMNO. Terima kasih pemuda-pemudaku. Generasi bangkit kembali. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Mandat diberi biar terpasak. Dijulang tinggi, diremeh jangan. Sidang perwakilan pemuda yang dihormati sekalian. Apabila Kerajaan Barisan Nasional tumbang pada malam 9 Mei 2018, kita menghormati suara rakyat. Malahan, peralihan kuasa kali pertama dalam sejarah negara ternyata berjalan dengan penuh tertib, dengan penuh selamat. Meski perit dengan kekalahan, asuhan UMNO mengajar pemimpinnya bahawa mandat rakyat mesti dihormat. Didikan UMNO mengajar ahlinya bahawa suara rakyat mesti sentiasa diangkat. Betul? Malangnya, apabila rakyat memilih Pakatan Harapan PH, mandat yang diberikan mulai dipermain-mainkan dan diperkotak-katikkan. Harapan setinggi gunung yang diletakkan pada PH untuk mentadbir lebih baik, lebih berintegriti, lebih cekap, lebih beramanah kononnya. Namun rupa-rupanya indah khabar daripada rupa. Sebaliknya, politik dendam, membunuh pesaing, melondeh aib, serta membenam peribadi pula menjadi acuan utama formula PH dalam mengurus kuasa, mentadbir negara. Natijahnya,
Natijahnya cukup memeritkan apabila negara yang selama 61 tahun begitu pesat membangun, kini ditinggalkan perlahan-lahan oleh negara jiran. Politik dendam PH yang mempolemikkan semua projek-projek BN terdahulu telah merencatkan perkembangan ekonomi negara. MRT, LRT3, ECRL, HSR yang sepatutnya menjadi penanda aras kemajuan infrastruktur kita telah diperkotak-katik dan ditolak talik menurut nafsu serakah politik mereka. Dasar yang bermanfaat seperti UTC, Klinik Satu Malaysia, Kedai Satu Malaysia, BRIM cuba dipadamkan legasinya daripada sejarah negara. Kesan dasar cacamerba PH sangat memilukan negara. Contohnya pada 2017, ketika kita memerintah, pelaburan langsung asing FDI ke dalam negara berjumlah 13.5 bilion USD. Ketika itu FDI ke Indonesia hanyalah 4.5 bilion USD. Tetapi pada tahun 2020, FDI yang memasuki Malaysia menjunam ke paras 2.5 bilion sahaja. Sedangkan FDI ke Indonesia pula mencanak angka 18 bilion US. Apa sudah jadi dengan negara kita? Kita yang asalnya menjadi destinasi pelaburan utama Asia Tenggara, kini menjunam ke tangga ke-6 di belakang Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Bursa Malaysia jatuh, pertumbuhan ekonomi terencat, bantuan tunai semakin mengecil, insentif pekebun dan nelayan diancam serta kuasa beli rakyat semakin kurang. Ini belum dikira lagi bagaimana aset-aset negara dijual tanpa ganti. IHH yang dianggap sebagai antara kumpulan perubatan swasta terbesar dunia pula digadai kepada pelabur asing. Tidak cukup dengan itu, bandar Malaysia dan aset-aset milik PNB, tabung haji pun disentuh juga. Antaranya termasuklah jualan lambak aset-aset TH, kira-kira 77,000 hektar tanah ladang TH Plantation atas alasan kerugian. Pemuda UMNO lah antara yang paling awal bangkit, bangun dan lantang mempertahankan. Kita menolak ladang-ladang ini cuba dijual dengan harga yang murah melalui transaksi yang sangat-sangat meragukan. Akhirnya, penjualan dibatalkan dan tanah-tanah ini kekal milik umat Islam. Hari ini, kita berbangga apabila TH Plantation berjaya merekodkan keuntungan 138 juta. Bayangkan jika tanah-tanah sawit ini terjual pada zaman PH dan PN, apa agaknya yang tinggal kepada tabung haji. Kerana itulah Nabi SAW mengingatkan kita, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Sudahlah ekonomi rosak, institusi negara dan perlembagaan pula mahu dirobek akarnya. Perjanjian ISET dan Statute Rome yang mencabar kedudukan raja-raja Melayu mahu diratifikasikan. Hak-hak istimewa Melayu Bumiputra dipersoalkan. Hubungan antara kaum tidak pernah berlaku dalam sejarah menjadi semakin renggang. Kemuncak kemarahan rakyat kepada pengkhianat mandat mula dizahirkan melalui siri-siri pilihan raya kecil. Apabila rakyat mula menolak PH yang bermula di Cameron Highland, di Semenyih, di Rantau, Tanjung Piai dan Kimanis, bagaikan terkena tulah akibat mengkhianati mandat, PH mula bersengketa dan berantakan sesama sendiri. Mula berebut ghanimah, mula berebut kedudukan, mula berebut jawatan, sehingga akhirnya kerajaan PH 22 bulan tumbang apabila sesama sendiri saling berkhianat. Namun UMNO pula yang cuba dimarah. Mereka yang berbalah, orang lain pula yang dipersalah. Bagai buruk muka, cermin dibelah. Bagai tidak tahu menari, tetapi disalahkan lantai tinggi rendah. Kusangka buih atas permatang, rupanya cili di dalam pasu. Kusangka PH rakyat kan senang,
Rupanya janji semuanya palsu. Sidang perwakilan pemuda yang dihormati sekalian. Ketika kerajaan PH tumbang, pemuda berpendirian tegas. Kita mahukan mandat dikembalikan kepada rakyat. Kita mahu memulangkan semula kuasa memilih itu kepada rakyat. Kita menolak sebarang kerajaan pintu belakang. Betul? Kerana kita tahu berkongsi kuasa dengan pengkhianat mandat hanya akan menatijahkan persengketaan dan meruntuh kestabilan. Walau bagaimanapun, kita terpaksa akur menjunjung titah agung yang bimbang keadaan COVID-19 yang pada waktu itu baru mula berputik. Pertikaian penafsiran perlembagaan berkenaan kuasa membubar yang di-Pertuan Agong tanpa nasihat Perdana Menteri yang ketika itu sudah meletakkan jawatan juga menambah rumit dan sulit keadaan. Akhirnya, demi keselamatan rakyat, demi menjunjung titah diraja, demi menjaga perlembagaan negara, kita terpaksa akur berkongsi kuasa. Kita sepakat menubuhkan kerajaan baru, tetapi sifatnya hanya sementara. Kita bersetuju mewujudkan kerajaan campuran dengan syarat segala tuntutan rakyat ditunaikan segera. Realitinya kita sahaja yang berbaik sangka, sedangkan mereka sekadar bermuka-muka. Kita bekerja di hadapan, mereka galak menanam ranjau di belakang. Benarlah kata orang tua-tua, bekerja dengan pengkhianat belum tentu rumah selamat. Mana mungkin sebuah kestabilan dapat dicapai sekiranya permuafakatan tidak dilandas atas kejujuran dan keikhlasan. Mana mungkin permuafakatan boleh kekal kiranya scheme of thing yang menjadi caturan. Kononnya melalui scheme of thing, Abah boleh beli UMNO dengan wang. Kononnya dengan scheme of thing, abang mampu perdayakan orang UMNO dengan jawatan. Namun majoriti ahli UMNO, terutamanya pemuda-pemuda UMNO di hadapan saya inilah yang telah membuktikan bahawa kesetiaan tidak boleh dijual beli dengan jawatan. Perjuangan tidak boleh digalang ganti dengan projek maupun wang. Pemuda-pemuda generasi bangkit kembali ini telah bersumpah setia, berikrar biar apapun yang berlaku, biar halilintar membelah bumi, biar setinggi mana badai melanda, kita sama-sama pertahankan bahtera, sama-sama bersetia melalui perhimpunan-perhimpunan keramat. Kita berjanji, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Tiada dalam kepala mereka melainkan untuk memusnahkan parti kita. Tiada dalam jiwa mereka melainkan menyambung kerosakan kerajaan PH semata-mata. Malah dasar-dasar yang merugikan negara pada zaman PH kekal diteruskan pada zaman PN. Projek-projek mega yang bermanfaat kepada rakyat, termasuk HSR pula dibatalkan. Sehingga terpaksa membayar kepada Singapura pampasan 320 juta. Aneh bin ajaib. Ketika kempen PRN Johor baru-baru ni, mereka boleh pula berikrar mahu kembalikan projek HSR jika menang di negeri tersebut. Akal labah-labah di gua buruk suka merakut. Mujurlah bangsa Johor tidak mudah tertipu dan terikut. Apabila kehidupan rakyat mula sengsara, pemuda UMNO tiada pilihan melainkan perlu bersuara. Sebagai juru bicara rakyat, kita konsisten, kita tegas, terus mendesak pengeluaran KWSP. Kita mendesak moratorium pinjaman bank. Kita mendesak bantuan tunai rakyat. Kita mendesak supaya dipermudahkan insentif dan bantuan-bantuan perniagaan. Semua ini adalah demi membela rakyat. Ketika itu ada juga yang tidak selesa.
Kononnya desakan-desakan pemuda ini tanda gila kuasa. Kononnya pemuda cuba nak popular. Mereka mahu pemuda bisu. Mereka mahu pemuda taat tanpa banyak cerita. Jangan terlalu banyak bicara kerana boleh mengganggu kerajaan bekerja. Malah ada yang menyindir. Kononnya tuntutan-tuntutan kita ibarat seperti syarat Puteri Gunung Ledang. Tetapi apabila rakyat susah, rakyat menderita, rakyat sengsara, bagaimana pemuda boleh berdiam diri? Betul atau tidak? Nabi SAW sebut, "Ma min imamin yughliqu babahu duna dhawil hajah wal khallah wal maskanah illa aghlaqallahu abwab as-sama' duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi." Tidak ada seorang pemimpin yang menutup pintu-pintu mereka daripada rakyat yang memerlukan, atau menghalang daripada yang ingin mengadu atau yang miskin, melainkan Allah menutup pintu langit daripada memberi bantuan buatnya terhadap segala aduannya, hajatnya atau kemiskinannya. Kemuncak ketakutan kerajaan PN, kemuncak ketakutan mereka hilang kuasa apabila Abah mengisytiharkan darurat. Konon darurat ini untuk rakyat. Konon darurat ini agar negara selamat. Sedangkan jelas PKP separuh masa, bantuan terhad, SOP tidak cermat telah menyebabkan rakyat miskin, tenat dan melarat. Siapa sebenarnya gila kuasa? Siapa sebenarnya gila kuasa? Menggantung parlimen, memandulkan demokrasi, hingga wang negara dibelanjakan tanpa had dan batasannya. Bahkan banyak projek-projek mega termasuk DNB pada waktu itu diluluskan waktu darurat 11 bilion tanpa ada semak dan imbang. Hutang negara naik mencanak 173.3 bilion hanya dalam tempoh 18 bulan berkuasa. Tidak cukup dengan itu, 5 bilion tabung kumpulan wang amanah negara yang kerajaan kita dahulu bina disakau begitu saja. Semua ini dilakukan dalam keadaan tiada suara semak dan imbang melalui parlimen. Semua ini dilakukan atas nama darurat. Kemuncak kebobrokan kerajaan PN apabila mereka tergamak menderhakai raja hingga sanggup mendustai tuanku. Kononnya baginda merestui penamatan darurat tanpa perlu ke parlimen, hingga buat pertama kali dalam sejarah majlis raja-raja menzahirkan titah duka cita. Maka ketika itu bagaimana lagi UMNO harus boleh terus bersama mereka? Bagaimana lagi UMNO boleh pertahankan pengkhianatan mereka? Kita bukanlah penderhaka. Kita Melayu yang meletakkan taat setia kepada raja dan negara. Mana mungkin kita menjadi sebahagian daripada mereka yang mempersenda rakyat, mendustai istana hanya kerana mau menggenggam kuasa. Inilah akhirnya menjadi pengakhiran riwayat sebuah kerajaan yang tidak punya mandat. Sudahlah melalui pintu belakang. Khianat pula kepada rakan dan taulan. Jangan lupa mereka mula berkhianat kepada kita. Betul atau tidak? Tergamak menipu rakyat jelata, akhirnya menderhakai istana. Jika sepat menghalang belida, ikan di pukat boleh mencelah. Jika khianat bersarang di dada, hubungan erat boleh terbelah. Sidang perwakilan pemuda sekalian, demi mengelakkan pilihan raya umum diadakan, demi menjunjung titah diraja kerana COVID masih meningkat, Perikatan Nasional pada waktu itu tiada banyak pilihan kecuali menggantikan nakhoda dengan yang baru. Nakhoda yang parah tercedera dengan yang baru. Memorandum persefahaman dengan parti-parti pembangkang terpaksa dimeterai, sementara komposisi kabinet dalam kerajaan PN terpaksa dikekalkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan mentakdirkan pemimpin kanan UMNO, naik presiden kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, naik menerajui kerajaan campuran yang hampir karam. Siapa sangka ini takdir Tuhan. Mana pernah berlaku kita kalah pilihan raya, tetapi
akhirnya kita naik sebagai peneraju kerajaan walaupun kerajaan campuran. Namun harus kita ingat, ini bukanlah kerajaan mutlak UMNO. Komposisi BN masih jauh lebih kecil berbanding jumlah ahli parlimen PN. Meskipun nakhoda baru adalah pemimpin kanan UMNO. Meskipun nakhoda baru adalah pemimpin kanan UMNO. Kita alu-alukan kehadiran ayahanda kita yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Meskipun nakhoda baru adalah pemimpin kanan UMNO, namun kita kena ingat, sebelah tangan tetap terikat. Atas sebab itu, hampir semua lantikan kerajaan PN masih kekal serupa. Atas sebab itu, banyak dasar-dasar yang baik masih tersekat. Mujurlah Perdana Menteri kini, naib Presiden kita yang berani buat keputusan. Walaupun kuat ditentang, terima kasih kita semua ucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri yang telah meluluskan pengeluaran KWSP RM10,000 yang amat dituntut dan dinanti-nantikan oleh rakyat yang sememangnya sedang susah dan amat tertekan. Betul? Ini bukan populis, betul? Ini kerana rakyat susah, betul? Ini kerana pemuda amat menyantuni suara hati rakyat, betul? Namun hakikatnya kerajaan campuran ini amat bergantung kepada ihsan pembangkang. Ugutan tekan button bagaikan barang mainan. Andai kata ada yang berpaling tadah, sudah tentu kerajaan musnah. Apatah lagi sebahagian besar mereka itu punya sejarah kaki lompat pati. Dalam keadaan begini, bagaimana pelabur punya keyakinan dan kepercayaan? Apa jaminan kerajaan tidak berubah buat kali keempat? Pun begitu, ada juga segelintir kita yang mulai alpa, baru mengencap sedikit kuasa, dapat jawatan, dapat kedudukan, mulai berlagak, bagaikan seludang menolak mayang, lupa daratan, lupa pengkalan, lupa perjuangan, lupa kepada parti yang mendokong dan mengangkat mereka. Bagai pancang digoncang arus, bagai tuntung jarum di laga. Tetapi alhamdulillah, meski ada segelintir yang tergelincir, saya bangga kerana masih ramai pemuda-pemuda yang tegar berpendirian. Ibarat akar memasak bumi, ibarat gunung yang menggapai tinggi. Yang pasti, rintihan rakyat kekal menjadi keutamaan pemuda. Betul? Kita melihat, kita mendengar, kita merasai dan menjiwai getus suara rakyat yang kian meluat dengan tindak tanduk kerajaan yang tidak serasi dengan jiwa mereka. Getus inilah yang dibimbangi menjadi percik api yang membara, menjadi barah yang berbahaya, menjadi racun yang berbisa. Akhirnya kita juga yang terpalit. Betul? Namun kita tidak menyalahkan yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita tahu beliau juga terikat dengan banyak tuntutan tidak munasabah, baik daripada parti-parti sekutu maupun seteru pembangkang. Tersepit antara tekanan politik dan kehendak rakyat. Terhimpit antara nafsu kuasa parti sekutu dengan derai air mata rakyat. Namun inilah sebenarnya peranan dan fungsi parti kita. Ingat, sehebat mana pun jeneral di medan perang, akhirnya dia harus kembali merujuk kepada pengkalan. Sehebat mana pun tentera di lapangan, di markas juga akhirnya dia patut pulang. Sejauh laut mana pun kapal menyeberang, dia masih akan terpaksa mudik kembali ke pelabuhan. Betul? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqah
minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahu idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sewajarnya orang-orang mukmin itu semuanya keluar ke medan perang. Mengapa tidak? Sebahagian daripada mereka berperanan memperdalami pengetahuan agama mereka, yang dengannya mereka mampu memberi peringatan kepada kaumnya, yakni sebahagian yang keluar ke medan. Apabila mereka telah kembali, agar mereka mendapat menjaga diri. Sadaqallahul azim. Inilah orientasi perjuangan berteraskan suluhan ilahi yang menggariskan konsep medan pengkalan. Yang berada di pengkalan sentiasa memperhalusi gerak kerja, menekuni setiap strategi, memperdalami ilmu bagi memandu mereka yang bertarung di medan perbatasan. Manakala yang berada di medan pula harus setia berjuang, bersandarkan mandat tanpa sesekali cuba membakar jambatan yang bakal mengembalikannya ke pengkalan. Inilah yang menjadi orientasi UMNO hari ini. Kerana buat kali pertama dalam sejarah, ketua kerajaan dan ketua parti adalah dua individu berbeza. Justru Perdana Menteri, menteri-menteri berada di medan, pegang mandat, pegang amanah parti, urus urusan rakyat, takbir masalah negara dan kerajaan. Sementara kepimpinan parti memperkukuhkan pengkalan, membangunkan kader-kader pejuang, melakarkan garis panduan, buat pedoman barisan yang berada di medan. Setuju? Jika semua faham kedudukan dan tanggungjawab masing-masing, parti akan bertambah kukuh dan kuat. Tidak perlu menari ikut irama musuh. Tidak timbul sama sekali label-label murahan seperti kluster menteri, kluster PWTC, kluster apa lagi? Kluster Royal Chulan, kluster Putrajaya, kluster menang, kluster kalah. Yang hanya ada satu saja kluster. Satu saja kluster, iaitu kluster UMNO. Janganlah pula ada di antara kita yang nak jadi batu api, batu ronsen, tukang cucuk, tukang kipas, tukang bakar kepada bos masing-masing, mengadu domba, menghasut, kononnya atas alasan nak jaga bos. Tapi hakikat mereka inilah sebenarnya gunting dalam lipatan, api dalam sekam, merosakkan bos hingga tergamak membakar jambatan dan menghancurkan institusi. Betul? Dalam senyum rakam cerita, bila berhadapan mulutnya manis, dalam diam menanam tuba. Sidang perwakilan pemuda sekalian, tuntasnya dalam tempoh 4 tahun semenjak kejatuhan kerajaan BN, lanskap politik negara amat tidak stabil. Malaysia mencatat sejarah mempunyai 3 Perdana Menteri, 3 kerajaan bersilih ganti. Semua ini bermula daripada pengkhianatan kepada mandat rakyat, sehingga prinsip demokrasi terus-menerus dicabuli dan dikhianati. Politik dendam yang membunuh seteru politik bagaikan menjadi fenomena lumrah, biasa setiap kali berlakunya perubahan tampuk kuasa. Sistem perundangan negara pula diperkosa sewenang-wenangnya, sehinggakan institusi peguam negara mudah dimanipulasi oleh sang penguasa. Sekutu politik dilepaskan pendakwaan, malah kes-kes yang sedang dibicarakan pun boleh ditarik balik begitu saja. Betul? Sedangkan seteru mereka ditekan, digasak, diugut dengan pelbagai pertuduhan dan pendakwaan politik semata-mata. Tidak kurang juga fenomena lompat parti. Mandat rakyat bagaikan barang mainan yang sudah tidak bernilai dan bererti. Setelah menang pilihan raya, ikatan pertanggungjawaban kepada rakyat tidak dipedulikan lagi. Tawaran dan ancaman dijadikan cagaran menghalalkan lompat parti. Inilah yang dinamakan pengkhianatan kepada mandat rakyat. Rakyat dengan suci hati memilih wakil rakyat dengan penuh harapan untuk membela mereka, membawa suara hati mereka.
Namun kepercayaan ini dikhianati dengan hanya tawaran berbentuk ganjaran ataupun ancaman berbentuk pendakwaan. Pemuda berpendirian tegas dan keras. Fenomena pengkhianatan dan pencabulan mandat rakyat tidak boleh lagi dikompromikan. Justru kestabilan mandat hanya boleh dijamin melalui komitmen parti untuk melakukan pembaharuan dan transformasi politik secara menyeluruh untuk negara. Dengan ini, pemuda mencadangkan 3 agenda transformasi terhadap institusi dan penjernihan budaya politik negara yang harus kita segerakan. Pertama, pemuda mencadangkan agar fungsi pendakwa raya dikeluarkan daripada peranan peguam negara bagi menjamin kebebasan fungsi dan peranan pendakwa raya yang kini berada di bawah jabatan peguam negara. Atas prinsip keadilan dan mengelakkan daripada konflik kepentingan, conflict of interest, terutamanya menyentuh pendakwaan politik terpilih. Seorang peguam negara yang dilantik atas nasihat Perdana Menteri tidak wajar menasihati kerajaan dan pada masa yang sama menggunakan kuasa bagi melakukan pendakwaan. Kedua, pemuda mendesak agar akta anti lompat parti dibahas dan diluluskan segera. Undang-undang ini adalah satu keperluan bagi memastikan rakyat kembali percaya kepada sistem demokrasi negara. Rakyat mesti diberikan keyakinan semula bahawa undi-undi mereka bukanlah sia-sia. Negara ini mesti ditentukan nasibnya oleh rakyat dan bukannya oleh 222 ahli parlimen elitis politik dalam Dewan Rakyat. Setuju? Ketiga, pemuda menggesa agar kerajaan segera membentangkan akta pendanaan politik. Melalui undang-undang ini, segala sumber kewangan parti wajar dilaporkan secara telus agar rakyat dapat memastikan tiadanya sebarang unsur rasuah mahupun salah guna kuasa. Cukup banyak parti yang bermuka-muka. Kononnya parti mereka muda dan datang daripada denyut nadi jelata. Kononnya mereka segar dan dana mereka datang daripada simpati penyokong sahaja. Sedangkan kita tahu jutaan ringgit yang mereka belanja sebenarnya datang daripada cukong-cukong dan tauke-tauke yang melabur wang bagi memastikan dan menjadikan parti itu tunduk kepada kepentingan mereka semata-mata. Betul? Justru 3 agenda transformasi yang diangkat oleh pemuda adalah atas kesedaran untuk kita kembali menjernihkan budaya politik, memelihara sistem demokrasi dan mempertahankan mandat rakyat. Selain itu juga, penjernihan budaya politik mesti segera dimulakan dengan menanam rasa benci dan jelik kepada sebarang bentuk korupsi, rasuah dan hipokrasi hingga mencairkan integriti dan meruntuhkan nilai-nilai akhlak manusiawi. Sebuah kerajaan yang dibentuk tanpa integriti dan berkiblatkan kerakusan kuasa hanya akan mewujudkan huru-hara dan kesengsaraan kepada rakyat jelata. Betul? Kita mesti sedar bahawa lanskap politik sudah berubah. Tiada lagi modal nostalgia tentang jasa-jasa kita membangunkan negara boleh mempengaruhi undi generasi muda. Kita mesti faham bahawa jangkaan dan harapan rakyat semakin menggunung tinggi. Mereka mengharapkan kita kembali, betul? Generasi baru undi 18 khususnya mahukan integriti sebagai salah satu pertimbangan utama mereka dalam memilih pemimpin. Mereka mahukan wajah-wajah baru yang tiada liability untuk digantungkan sepenuh impian dan harapan. Mereka hendakkan satu pembaharuan imej secara menyeluruh supaya mereka boleh meyakini bahawa inilah parti yang boleh disandarkan segala harapan. Setuju? Orang muda sudah tidak teruja dengan janji-janji pembangunan. Mereka sudah tidak minat dengan retorik politik yang bergegar-gegar. Cuba lihat bagaimana di PRN Melaka dan yang masih panas lagi di PRN Johor. Rakyat memberikan kemenangan besar kepada kita. Lantaran tawaran polisi kestabilan yang jelas beserta calon-calon berwibawa dan berintegriti. Pemuda juga mengambil kesempatan di sini. Kita ingin merakamkan penghargaan tertinggi kita buat pengurusi perhubungan UMNO Negeri Johor yang berhormat Datuk Seri IR Hasni bin Muhammad
atas sumbangan menerajui Kerajaan Negeri Johor selama 2 tahun dan menjadi arkitek penting kemenangan manis majoriti 2/3 Barisan Nasional pada PRN Johor baru-baru ini. Kita juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan dan juga syabas kepada Jeneral Perang Utama kita, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan partner dia, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan. Kita juga ingin merakamkan terima kasih kepada Datuk Hasni kerana beliaulah dengan jiwa yang besar. Jiwa yang besar membuka jalan kepada anak muda daripada kilang pemuda untuk hari ini menjadi Menteri Besar Negeri Johor yang baru. Saya minta sebagai tanda penghargaan kita kepada kepimpinan tertinggi, terutamanya Datuk Seri Hasni, semua bangun. Kita bagi tepukan gemuruh kepada Datuk Seri Hasni. Saya juga minta kita bagi tepukan gemuruh juga sebagai tanda sokongan dan memberi semangat kepada rakan dan sahabat kita daripada kilang pemuda yang menjadi Menteri Besar Johor yang baru, Datuk On Hafiz. Moga-moga kita doakan beliau kuat dan ingat jangan lupa parti. Terima kasih. Wajah pemuda berintegriti juga perlu terus diterjemahkan melalui pelbagai pendekatan menyantuni kerencaman anak muda secara berterusan di peringkat akar umbi dan cawangan-cawangan kita. Ingat, tidak semua anak muda ini satu aliran pemikiran. Tidak semua anak muda ini hanya ada satu kecenderungan yang serupa. Tidak semua anak muda yang ala-ala bangsa bubbles, yang hanya selesa menghisap vape di coffee house atau melepak di Starbucks semata-mata. Kepelbagaian anak-anak muda ini harus kita raikan terus-menerus. Kita dampingi, kita sayangi dan kita santuni di peringkat cawangan-cawangan seluruh negara sebagaimana diperlihatkan di Sabah, Melaka dan Johor. Inilah kekuatan kita. Inilah kelebihan kita berbanding parti-parti lain. Sejujur dan seikhlasnya, saya amat berbangga dan kagum dengan kepimpinan pemuda di akar umbi. Daripada bahagian sehinggalah ke cawangan-cawangan. Istiqamah kita menyantuni anak-anak muda yang pelbagai ragam dan rencam. Termasuk yang minat motor, sukan bola, takraw, kaki pancing, e-sport, PUBG. Ternyata membuahkan hasil. Sehingga kan hampir semua, saya ulangi, hampir semua saluran anak muda di kedua-dua PRN Johor dan Melaka dimenangi calon-calon pemuda UMNO dan Barisan Nasional. Syabas dan tahniah. Ternyata antara faktor terbesar yang menyumbang kemenangan besar kita di Melaka dan Johor adalah antaranya keberanian parti membariskan calon-calon pilihan raya dengan memberi ruang kepada muka-muka baru, muda yang malar segar. Setuju? Di kesempatan ini mewakili saf kepimpinan pemuda, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kepercayaan Presiden kita, ayahanda kita, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berani menawarkan perubahan kepada pengundi. Di Sabah, kebiasaannya pemuda hanya mendapat 1 saja kerusi. Tapi PRN di Sabah baru-baru ini 2 tahun lepas, pemuda mendapat 4 kerusi. Di Melaka, kebiasaannya juga 1 kerusi. Tetapi kali ini diberikan pemuda 4 kerusi. Di PRN Johor yang baru-baru ini, daripada hanya 2 kerusi, pemuda bertanding 5 kerusi dan menang semua. Saya nak minta, sebelum tu kita bagi tepukan gemuruh kepada ayahanda kita. Ayahanda, tepukan ini ada makna. Maknanya PRU 15 tak lama lagi. Kita mintalah teruskan keberanian menampilkan lebih ramai calon-calon muda. Saya ingin ambil kesempatan di sini, saya nak minta semua calon-calon pemuda, semua
Tak kira yang menang atau ditangguhkan kemenangan. Di Sabah, di Johor, di Melaka. Tolong bangun. Tolong bangun. Tolong bangun. Calon-calon yang kalah pun bangun. Yang menang apatah lagi bangun. Yang atas pentas, di bawah pentas. Ingat, jangan duduk. Jangan duduk selagi saya tak bagi duduk. Bangun. Bangun. Tunduk tanda hormat kepada semua pemuda-pemuda kita dalam dewan dan luar. Ingat, mereka inilah daripada seluruh Malaysia berkampung, meninggal keluarga, meninggalkan isteri dan isteri-isteri demi kemenangan kalian semua. Jangan lupa daratan. Buat YB pemuda sekalian, Abang Long nak bagi nasihat. Kalian adalah calon-calon ataupun mewakili mandat pemuda. Jagalah amanah. Jaga diri, jaga integriti. Jangan lupa daratan. Teruskan menyantuni, teruskan menyayangi rakyat dan memberikan khidmat terbaik buat rakyat di kawasan masing-masing. Terima kasih banyak. Tempat berakit di Pengkalan Hulu. Muara kecil lari ke tepian. Mandat rakyat dikembalikan dahulu. Negara stabil kembali aman. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Apa yang telah saya bentangkan sejak dari awal ucapan. Menjelaskan betapa besarnya nilai dan harga sebuah mandat. Seharusnya mandat mesti dihargai dengan sepenuh jiwa dan raga. Kerana kuasa rakyat dianggap keramat bukan disebabkan adanya kuasa gaib di tangan rakyat. Tetapi adalah kerana pemimpin mendapat kuasa berpunca daripada rakyat. Malangnya politikus-politikus kini nampaknya sewenang dan semudahnya mempermainkan mandat. Apabila mandat dikhianati, apabila mandat dicabuli, apabila mandat diperkosai, natijahnya negara tidak stabil, rakyat melarat. 22 bulan di bawah PH, 18 bulan di bawah PN, hampir 8 bulan di bawah PN 2.0. Kestabilan negara masih belum pulih, pertumbuhan ekonomi terus tersekat. Maka kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan melainkan harus memulangkan kembali mandat kepada rakyat bagi mereka membuat pilihan. Tiada lagi sebarang alasan untuk kita menafikan hak mereka menentukan kestabilan. 3 pilihan raya negeri yang terbaru di Sarawak, di Melaka, di Johor dapat dilaksanakan dengan selamat, tanpa masalah, penuh ketertiban. Ini sejajar dengan peralihan negara ke arah fasa endemik. Sebuah negara demokrasi memerlukan rakyat sebagai kata penentu keabsahan sesebuah kerajaan. Hanya dengan mandat baru, maka sebuah kerajaan yang teguh dan stabil dapat didirikan. Setuju? Mana mungkin sebuah kerajaan boleh stabil sekiranya setiap saat kita dipaksa mengikut kehendak telunjuk sekutu lebih daripada kepentingan rakyat. Mana mungkin sebuah kerajaan itu boleh berfungsi dengan sempurna jika pada setiap detik waktu dan masa kita terpaksa mengikut nafsu politik setengah pihak. Mana mungkin sebuah kerajaan campuran mampu bertahan kalau di dalamnya penuh dengan pemuka-pemuka yang berterusan meremeh dan menghina mereka, menghina parti kita. Apa mereka tak kata kepada UMNO? Perompak, penyamun, itik patah kaki, macam-macam lagi. Betul? Cukuplah kita dihina dan dicerca. Pemuda tidak akan sesekali membenarkan UMNO terus dipersendakan oleh mana-mana pihak. Pemuda tidak akan sesekali membiarkan UMNO terus dicemuh dan dihina. Betul? Kita adalah UMNO. Kita punya maruah dan harga diri. Kita tidak hidup dengan belas ihsan pihak lain. Kita tidak bangun dengan memaut tongkat orang lain. Tapi kita bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Kita bangun menanam semula akar pemerintahan negara dengan acuan sendiri. Kita berdiri atas prinsip perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air yang kita cintai. Inilah UMNO. Inilah UMNO
inilah UMNO. Kalau kita gila kuasa, sudah tentu kita isytiharkan darurat. Kalau kita gila kuasa, sudah tentu kita gantung parlimen. Betul? Kalau kita gila kuasa, sudah tentu kita mandulkan demokrasi seperti mereka. Sudah tentu kita jahanamkan institusi. Tapi itu bukan UMNO. Itu bukan kerja kita. Tetapi itu semua kerja daripada parti mana? Parti mana? Parti mana? PH pun sama juga. Mereka tuduh kita kerajaan pintu belakang. Mereka tuduh kita tidak hormat mandat rakyat. Tetapi bila kita mau kembalikan semula mandat rakyat, pulangkan semula mandat kepada rakyat, mereka pula menggelupur, mencari-cari alasan menolaknya. Siapa sebenarnya tidak hormat pada pilihan rakyat? Siapa sebenarnya bacol tidak meyakini mandat rakyat? Inilah wajah dan warna sebenar PH dan PN. Sedangkan UMNO kita berbeza. Kita bukan parti yang teringin dengan tawaran kerusi daripada kaki lompat parti. Malah kita tak berselera pun jika pengkhianat yang melarikan kerusi kita berhajat mau kembali. Tapi kalau mereka bersungguh-sungguh mau kembali, kita bersedia membuka pintu. Tetapi kenalah ikut giliran. Jangan pula nak masuk, letak syarat nak bertanding lagi. Setuju? Saya menyeru kepada barisan pemuda, bersedialah kerana gendang perang bakal berbunyi. Medan juang akan kita tempuhi tidak lama lagi. Bersedialah untuk bermandi keringat, mengerah sepenuh tenaga tanpa alasan atau menurut hawa perasaan. Kerana itu lebih baik daripada kita terpaksa bergenang air mata sekali lagi. Saya ingin menghargai semua pemuda-pemuda saya di Johor baru-baru ini. Ketua-ketua pemuda, walaupun ramai yang berniat nak menjadi calon, bila nama tidak dicalonkan, mereka inilah yang terus berkempen dan mempertahankan parti. Mereka tidak merajuk, mereka terus mengerah keringat, membantu calon-calon. Tidak kira wanita, puteri, parti-parti komponen. Malah mereka lah yang membuka PDM-PDM yang telah ditutup untuk memastikan kemenangan parti. Saya beri tepukan, kita bagi tepukan untuk semua. Jangan terpengaruh dengan usaha-usaha memaksa disegerakan pemilihan parti. Jika ada pemilihan sebelum pilihan raya, berapa ramai kepimpinan pemuda di hadapan saya ini yang akan bertukar ganti? Bukan kerana ditolak, tetapi kerana batasan umur yang tidak mengizinkan lagi. Dengan masa yang pendek, apakah kita mampu membentuk semula barisan baru yang berpengalaman dan kuat untuk menghadapi peperangan? Usah hanyut dalam gelora pemilihan parti. Mula kembali budaya bobrok lama membawa rombongan ke sana sini. Menyusun jentera, membuat pelbagai gerakan, mencatur, menjatuhkan sesama sendiri. Ingatlah, jika bahtera kita karang buat kali kedua, jawatan parti pun sudah tidak bernilai lagi. Betul? Pemuda ingin mengusulkan kepada kepimpinan tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO kali ini agar membuat pindaan perlembagaan parti sebagaimana rakan komponen kita MCA, supaya pemilihan parti diadakan hanya selepas setiap kali pilihan raya umum. Setuju? Setuju? Ini bagi mengelakkan sebarang usaha untuk memporak-porandakan, melemahkan kesepaduan dan kekuatan parti. Ingat, pilihan raya akan datang adalah lebih besar geloranya. Ingat, pilihan raya akan datang lebih besar cabarannya. Bukan saja dengan fitnah lama, tetapi juga dengan tohman baru daripada dalam dan luar bahtera. Semuanya bagi memecah belahkan kita semua. Semuanya bagi melumpuhkan jentera kita. Dan akhirnya mengaut laba daripada kelemahan kita. Tetapi percayalah wahai saudara-saudaraku generasi pemuda, bangkit kembali. Sesungguhnya nakhoda yang hebat tidak pernah lahir daripada laut yang tenang. Yakinlah,
kalian adalah generasi terbaik yang pernah dilahirkan daripada rahim UMNO. Generasi yang mengerti betapa sukarnya jadi pembangkang. Generasi yang merasai betapa susahnya berkongsi kuasa dalam kerajaan campuran. Generasi yang melalui betapa peritnya untuk bangkit kembali selepas dikhianati. Betul? Wahai pemuda-pemudaku, generasi bangkit kembali. Kita telah bersama dari satu pertempuran ke satu pertempuran. Kita hadapi bersama cabaran demi cabaran. Kita takkan sesekali mengalah apabila telah melangkah. Kita berikrar dan berjanji untuk terus memperkasakan dan memenangkan wadah. Wahai para pemuda teras kebangkitan, adakah kita sedia memikul amanah parti andai diseru hari ini? Adakah kita rela berkorban andai gendang dipalukan hari ini? Adakah kita sanggup berjuang sepenuh jiwa dan raga andai parlimen dibubarkan hari ini? Adakah kita setuju andai mandat rakyat dikembalikan hari ini? Setuju? Ayo pemuda, bangkitlah bersama saya. Bersedialah kita sama-sama menyingsing lengan, mengibar panji meniup semboyan. Ayo kita julang mandat rakyat. Ayo kita julang mandat rakyat. Ayo kita julang mandat rakyat. Kita sama-sama tamatkan segala kecelaruan dan kerapuan. Kita sama-sama kembalikan negara kepada rangka kestabilan demi kemakmuran sejati, demi maruah agama, bangsa dan tanah air. Pemuda! 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 Hidup UMNO! Hidup! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Takbir! 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.